Meja makan. Meja makan ni pun kalau memang kita makan dekat atas tu tiap hari kan, standard kalau lepas makan kita akan lap. Lap memang bakteria confirm tak mati ni lah. Tu boleh menggunakan faktor sakit juga sebenarnya keracunan makanan, sebab kadang-kadang kita makan atas tu hygiene. Betul? So tips kita nak bersihkan meja makan ni, kita tips untuk setiap hari. Pertama adalah lap meja makan. Lap meja makan ni kalau lepas nak makan tu tak salah lah kita nak lap meja right lepas makan. Yang kedua adalah lap sinki. Masa kita nak basuh pinggan ke apa kan, kita alang-alang tu basuh je lah sinki. Susah sangat pun kan. Tak ada susah sangat pun. Kita sapu lantai. Dan akhir sekali keluarkan sampah. Keluarkan sampah ni masa nak pergi kerja ataupun waktu lapang ke, tu boleh lah kita ada masa kan nak buang sampah macam tu. So masa tu rumah kita sentiasa kemas dan bersih lah. Terusnya adalah seminggu sekali. Okey, yang pertama adalah lap lantai. Lap lantai ni so ruang tamu tu kita boleh lah apa ni, mana yang kotor atau apa tu kita lap je lah kan, mop lah kalau boleh. Mop lah. And then seterusnya adalah lap cermin. Cermin yang kotor apa tu pun kita lap jugalah. Terusnya adalah lap barang perhiasan. Okay. Barang perhiasan ni contoh dia macam pinggan mangkuk perhiasan. Pinggan mangkuk perhiasan tu yang mahal tu kan, kita lap lah sikit-sikit kan. Lepas tu seterusnya tukar cadar. Okay. Cadar ni janganlah sampai sebulan 2 bulan baru nak tukar, kan berhabuk dengan ada hama lagi. So better kita tukar lah. Yang seterusnya, yang akhir adalah bersihkan habuk pada ceiling. Yang kat ceiling tu kalau macam ada habuk tu kan, kita bersihkan jugalah pakai berus yang atas tu, berus panjang berus kan? Panjang tu. So kita bersihkanlah sikit-sikit macam ada. Elakkan pada ada sesawang-sesawang rumah kan. Betul. Jadi kalau sesawang tu jatuh, lagi pula kalau ada orang datang. So seterusnya sebulan sekali. Okey, sebulan sekali ni berkala, so tak adalah selalu kita bersihkan. So macam selalu ni sebulan sekali bersihkan habuk pada aircon lah. Bersihkan habuk pada aircon ni terutama pada yang ada penyakit asma. Kerapkan untuk bersihkan aircon, so tak adalah serangan asma kan. Dan seterusnya adalah bersihkan almari dapur. Dapur ni macam pinggan mangkuk tu, bukan pinggan mangkuk, maksud saya macam ada habuk dekat almari tu, so kita bersihkan lah. Tak adalah ada kena mangkuk macam tu. Akhir sekali adalah susun barangan pada dalam almari. Susun barangan dalam almari ni maksudnya macam barang perhiasan ataupun baju-baju dalam almari tu, so kita kemas sikit lah, at least sikit lah, so nampak kemas sikit lah dalam almari tu. Terutama sekali yang ada collection macam figura ataupun ketok wheel, elokkan bersih lah, kemaskan lah sikit. So itulah tips untuk bersihkan rumah lah. Okey. Lepas tu seterusnya pula ada beberapa kawasan yang dalam rumah adalah sebenarnya kotor dan mungkin kita tak perasan. So bukan saja barang, bukan saja tempat, barang pun ada sebenarnya yang kotor yang kita tak perasan sebenarnya. Tempat yang pertama sekali dalam rumah tu adalah sinki. Sinki ni walaupun kita gunakan dia untuk mencuci pinggan, cuci cawan, walaupun dia main dengan sabun tiap-tiap hari, tak bermakna dia bersih. Betul tak? Kan? Tak bermakna dia bersih. So dia sebenarnya pun ada tips sebenarnya macam mana kita nak bersihkan sinki ni. Senang je tips dia. Kita boleh gunakan span atau kertas tisu, tapi kena ada sabun lah. Sabun, kalau boleh kita cuci tu biar dengan sabun. Jangan sekadar kita lap, ataupun setengah orang, setengah mak-mak dia suka jirus macam tu je lepas guna. So bakteria tak mati lah. Bakteria tak mati. So penting untuk kita sekali bila kita nak cuci tu, better kita sekalikan dengan sabun lah. So barang kedua pula, papan pemotong. Papan pemotong ni kita gunakan dia untuk potong sayur, potong buah kan. Kadang-kadang potong daging pun kita potong atas tu.
Jadi sama juga macam sinki, orang suka bilas lepas tu selit, bilas lepas tu selit. So dia tak, bakteria tak mati macam itu. So tips dia pun senang juga sebenarnya. Kita boleh bilaskan dengan air panas. Air panas je? Air panas je. Kita boleh bilaskan dia dengan air panas. Ataupun kita boleh orang kata gantikan papan pemotong baru lah. Itu kalau dah teruk sangat papan pemotong tu. So yang ketiga pula, span. Span ni dia kita gunakan tiap hari. Dia memang main dengan kotor je. Kita basuh pinggan guna span, basuh cawan guna span. Jadi biasa kalau kita span tu lepas guna, kita akan jirus dia dengan air. Kita letak pun tak boleh juga sebenarnya. Bakteria pun tak mati juga. Jadi cara dia sama juga macam papan pemotong. Kita boleh rendam dia dalam air panas. Ataupun kalau kat rumah ada gelombang mikro, kita boleh letak dia dalam gelombang mikro tu. Sebab gelombang mikro ni dia boleh tolong kita membunuh bakteria ni sampai 99% lah. Then kita boleh jemur sekarang tu. Okey, yang keempat pula, peti sejuk. Peti sejuk ni adalah satu alat yang ada dekat dapur yang kita guna tiap hari tapi kita tak cuci. Selalu sangat. Tapi bila kita letak barang pada tempat tu, kita letak makanan, kita letak daging, kita letak buah-buahan, kita letak sayur, semua kita letak dalam tu. Tapi kita tak pernah terasa. Jarang lah untuk kita cuci sebenarnya. Actually peti sejuk ni sebulan sekali kita cuci pun dah at least memadai lah. So tips nak bersihkan peti sejuk ni, kita boleh asingkan daging tu. Daging yang telah kita defrostkan, kita boleh asingkan daripada dia freezer dekat atas. Kita boleh letak dia dekat belah laci bawah peti ais. Sebab ni dia boleh membantu kita untuk mengelakkan air. Seandainya kita defrost dekat atas, air tu akan meleleh ke bawah. So bakteria lagi senang nak membiak kalau dalam peti ais tu lembab. So barang makanan yang kita simpan di peti ais tu boleh jadi basi sebenarnya. Tu antara salah satu tips lah. Seterusnya, meja makan. Meja makan ni pun memang kita makan dekat atas tu tiap hari kan. Standard kalau lepas makan kita akan lap memang bakteria confirm tak mati ni lah. Tu boleh menggunakan faktor sakit juga sebenarnya keracunan makanan. Sebab kadang-kadang kita makan atas hygiene. Betul? So tips kita nak bersihkan meja makan ni, kita sediakan cecair pencuci seberguna dan kita boleh setal dia gunakan air bersih. Jangan lap aja. Kalau lap dengan kain lembap takkan berkesan, bakteria pun takkan mati. Itu tips dia. Untuk last sekali, pembuka tin. Pembuka tin ni biasa kalau kita guna, kadang-kadang kita bilas pun tak, kita gantung aja. Kita letak balik je pembuka tin ni. Kadang-kadang kita bilas pun tak. Jadi kadang-kadang kita pelik kenapa pembuka tin ni cepat berkarat. Bila faktor dia cepat berkarat tu sebenarnya sebab dia kotor. Kita jarang bilas, kita jarang cuci dia. Bukan gitu bersih pakai air dia berkarat. Bukan, dia antara faktornya mungkin sebab kena air, tapi sebab kita tak terlampau cuci dia dengan betul. So itu pun menjadi faktor bakteria tu ada dan berkarat. So biasa kita akan geli, kita akan buang. Sebenarnya ada cara bersihkan dia. Tips dia, kita boleh rendam di dalam cuka apple dan kita boleh rendamkan dia selama beberapa minit dalam cuka. Kemudian kita boleh sental dia menggunakan berus gigi lama lah. Yang tak pakai tu kita boleh gunakan untuk sental dia. Tu mungkin boleh berkesan lah cara tu, boleh kurang-kurangnya boleh digunakan lagi lah. Tak ada risiko bakteria sangat. Itu antara tips dan tempat yang biasanya kurang penjagaan lah. Kita kurang pemerhati dalam rumah kan. Itulah dia. Saya nak share ada 4 bahan yang mudah didapati untuk membersih rumah. Caranya garam, kedua adalah minyak zaitun, cuka, dan yang keempat last sekali adalah soda. So itu adalah bahan short term yang sangat berkesan lah kan. And untuk jangka masa panjang perlu menggunakan chemical yang sesuai. So barang tu pun senang, kita cari kat kedai runcit pun biasa ada barang tu. Long term kami ada buat servis klinik. So kalau nak menggunakan servis kami, boleh hubungi kami. So and then kami ada promosi pindah, iaitu potongan sebanyak 300. So katakan untuk bulan Oktober. So kalau dalam condition tu maybe boleh guna pindah
untuk bulan ni maybe boleh pindah bulan depan ataupun tahun depan. So korang boleh tonton video about IK Movers dekat YouTube, dan boleh follow kita orang on Instagram IK Movers, dan juga di FB pun IK Movers juga. So itu saja daripada kami. Semoga perkongsian mengenai pembersihan rumah mampu memberikan manfaat kepada kita. #Bros Duo. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.